Dua mayat mangsa terakhir tanah runtuh ditemukan. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazri Fahmi Syukri. Dua mayat terakhir insiden tanah runtuh di Blue Valley, Cameron Highland berjaya ditemukan petang tadi. Penemuan itu menjadikan kesemua mangsa telah berjaya ditemukan. Ketua Polis Daerah Cameron Highland DSP Azri Ramli berkata kedua-dua mayat lelaki dan wanita dijumpai berdekatan antara satu sama lain pada jarak 5 meter. 6.10 petang tadi, mayat mangsa yang keempat telah ditemui, manakala mayat mangsa yang kelima dan terakhir telah ditemui pada pukul 6.50 petang. Kedua-dua mangsa akan dibawa ke hospital Tanah Rata untuk tindakan selanjutnya. Mangsa ketiga saya boleh rilis sekarang lah. Mangsa ketiga adalah Tong Mon, lelaki 25 tahun. Mangsa keempat adalah Shing Lau Ha, lelaki 56 tahun. Dan mangsa yang kelima dan terakhir adalah Om Yu, seorang perempuan berusia 37 tahun. Kesemua identiti mangsa akan dimaklumkan kepada waris terdekat dan kedutaan Myanmar. Susulan penemuan itu bilik gerakan di Batu 54 Kampung Raja ditutup sepenuhnya. Jenazah Aiman Syafiq Sudirman, 11 tahun, salah seorang mangsa lemas di kolam kem tentera di Temeloh selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Mukin Badak Melawi, Bacok, Kelantan. Jenazah disemandikan pada pukul 9.30 malam dalam suasana hiba. Terdahulu jenazah disembayangkan di sebuah madrasah. Lebih 100 orang hadir memberi penghormatan terakhir. Sementara itu, nenek mangsa Zainab Daud berkata dia hairan dengan tindakan cucunya itu membuat gambar miliknya. Meski mempelik dengan perbuatan itu, dia tidak mensyaki apa-apa kerana cucunya itu tetap manja seperti biasa ketika pulang ke kampung. Hari Senin, dia nak pergi tu mau ada budak ni tak pernah tahu gambar. Dia tahu gambar dia dalam sekolah tadika. Dia kata, apa budak ni tinggal gambar buruk dah. Tak rajin ni buat lagu ni kan. Dia tenang. Kata, adalah gambar dia tu makcik tahu. Tu lah kata tak ada berbual apa-apa. Beliau berkata demikian walaupun sedih namun dia reda dengan pemergian cucunya itu. Sementara itu, Tentera Darat menubuhkan lembaga siasatan bagi mengenal pasti punca kes lemas membabitkan 3 mangsa berkenaan. Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Muhammad Hafizuddin Jantan berkata lembaga yang akan ditubuhkan dalam masa terdekat itu dianggotai beberapa pegawai dan pakar. Siasatan meliputi pelbagai sudut termasuk faktor pengawalan dan fasiliti di kawasan tersebut. Jelasnya, kebiasaannya kolam itu kosong namun diisi air kerana terdapat latihan menguji latih kenderaan jenis A selain musim hujan yang menyebabkan air bertakung. Pihaknya juga telah menyediakan bantuan dan wang khairat kematian kepada keluarga mangsa. Satu kebakaran kecil berlaku di IOM Mall Puchong malam tadi. Bagaimanapun, tiada kemalangan jiwa maupun kecederaan berlaku. Kebakaran itu melibatkan pondok hiasan di dalam pusat beli belah itu yang terbakar 50%. Bomba dalam kenyataan memberitahu menerima panggilan kira-kira pukul 7.20 malam. Kebakaran tersebut dapat dikawal oleh orang awam menggunakan pemadam api jenis serbuk kering sebelum anggota bomba tiba di lokasi kejadian. Insiden berkenaan tidak menjejaskan struktur bangunan lain. SPRM dibenar menyambung reman bekas setiausaha politik kepada seorang bekas menteri dan seorang ahli perniagaan bergelar Datuk Seri. Kedua mereka ditahan berhubung kes meminta serta menerima suapan daripada beberapa syarikat yang mendapat tender di sebuah kementerian. Perintah reman selama 3 hari terhadap kedua-dua suspek berumur 40-an itu dilanjut sehingga 30 Januari depan. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Ain Nur Syahira Shahzan selepas permohonan dibuat di Mahkamah Putrajaya. Sebelum ini, kedua-dua suspek direman selama 4 hari bermula 24 Januari.
Mereka dipercayai menerima suapan daripada kontraktor yang mendapat tender kerja di sebuah kementerian pada 2020 hingga 2021 bernilai jutaan ringgit. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riaduddin Al-Mustafa Bilal Shah bertitah pelbagai cabaran dan pengalaman ditempuh sepanjang pemerintahan termasuk melantik 4 Perdana Menteri bagi mengemudi negara. Al-Sultan Abdullah berpesan agar menghentikan politik yang tiada kesudahan serta berpolitik mengikut perlembagaan persekutuan. Baginda menyuruh semua rakyat agar terus memberi kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada Yang di-Pertuan Agong baharu kelak. Dengan nada sebaik, Seri Paduka Baginda turut mengucapkan penghargaan kepada seluruh rakyat. Persekutuan lumrah hidup. Setiap yang bermula pasti akan berakhir. Dan setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Justru sudah sampai masa saya Maisuri akan mengundur diri. Saya pulang ke Pahang dengan satu perasaan yang sedih, ada juga gembira dan bersyukur kerana amanah ini telah saya laksanakan dengan sepenuh kudrat, upaya dan keikhlasan hati saya. Al-Sultan Abdullah bertitah demikian pada Majlis Jabatan Negara di sebuah hotel di Ibu Negara. Ketibaan baginda diiringi Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Majlis turut dihadiri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kedua-dua timbalan Perdana Menteri serta barisan Jemaah Menteri. Turut berangkat kerabat-kerabat Diraja Pahang serta barisan Jemaah Menteri. Majlis diadakan bersama penataman pemerintahan Al-Sultan Abdullah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 berakhir 30 Januari ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata, keprihatinan Al-Sultan Abdullah dan Tengku Azizah terhadap kebajikan rakyat tanpa batasan dinikmati sepenuhnya oleh rakyat sepanjang pemerintahan baginda. Datuk Seri Anwar turut melahirkan rasa syukur kerana telah diberi perkenan dan kesempatan untuk berkhidmat di bawah naungan Yang di-Pertuan Agong. Bagi pihak Jemaah Menteri Kerajaan Madani, kami mengulangi tekad untuk memenuhi tanggungjawab mensejahterakan kehidupan rakyat, memakmurkan negara dan mengamalkan tadbir urus terpuji. Mewakili Jemaah Menteri dan seluruh rakyat Malaysia, Patik menzahirkan sekalung penghargaan kepada Tuanku atas sikap adil, tegas, mesra dan bijaksana sepanjang ditampuk pemerintahan. Tengku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim akan dilantik sebagai Pemangku Sultan. Istiadat pelantikan Pemangku Sultan akan berlangsung di Istana Bukit Sirin siang tadi. Istiadat di Balai Mengadap akan berlangsung di hadapan Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar dan disaksikan oleh paduka anak anda lain. Pelantikan itu dibuat susulan keberangkatan Sultan Ibrahim yang akan bersemayam di Istana Negara Kuala Lumpur mulai 31 Januari ini. Baginda akan melaksanakan tanggungjawab sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 untuk tempoh 5 tahun. Tunku Ismail, 39 tahun, merupakan putera sulung Sultan Ibrahim dan Permaisuri Johor, Raja Zarid Sofia Almarhum Sultan Idris Shah daripada 6 paduka ananda. Sebarang langkah dan cadangan bagi memasukkan pencen wakil rakyat dan menteri memerlukan pindaan Perlembagaan Persekutuan. Perdana Menteri berkata pelaksanaannya terikat dengan perjanjian dan jaminan perlembagaan.
Perlembagaan tidak membolehkan kita membatalkan apa yang telah dipersetujui sebelum ini. Yang kita nak mulakan ialah peraturan baru yang boleh berkuat kuasa setelah diputuskan bagi jawatan-jawatan baru. Ini termasuklah jawatan-jawatan politik. Itu cadangan kita yang akan kita bentangkan di Jemaah Menteri dan kemudian tentunya di Parlimen kerana melibatkan beberapa pindaan undang-undang. Dalam pada itu, ahli politik atau penjawat awam yang menerima beberapa pencen wajar memilih hanya satu pencen sahaja untuk diterima dan menolak yang lain. Langkah itu dilihat sebagai memenuhi tanggungjawab moral mereka. Dari segi moral, orang yang mendapat gaji menteri besar dan kadang ataupun pekerjaan jabatan kerajaan 3-4 pencen, mungkin melihat keadaan begini memenuhi tanggungjawab moral dia untuk menolak pencen yang lain dan memilih satu. Itu mungkin lah, terserah pada mereka. Empat negeri masih terjejas banjir melibatkan Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Berikut perinciannya. Banjir di Kelantan hampir pulih. Penduduk terjejas terus menurun kepada 43 orang setakat pukul 10 malam tadi. Kesemua mereka berlindung di PPS SK Lalang Pepuyu di Tanah Merah. Sungai Golok di Rantau Panjang Pasir Mas dilaporkan masih melebihi paras bahaya. Di Terengganu, penduduk terkesan merekodkan sedikit peningkatan. 1,324 individu ditempatkan di 12 PPS meningkat berbanding 1,300 orang 8 malam tadi. Ketika ini, 2 PPS menempatkan penduduk paling ramai iaitu Dewan Orang Ramai Kampung Pasir Raja dan Masjid Jamik Kampung Jonggok Batu dengan masing-masing 258 orang. Lain pula di Pahang, setakat pukul 11 malam, penduduk terjejas kekal 28 orang melibatkan daerah Rompin. Menurut portal info bencana JKM, kesemua mereka kini berlindung di Balai Raya SK Rekoh dan SK Buluh Nipis. PPS SMK Sungai Lembing di Kuantan ditutup sepenuhnya pada pukul 3 petang. Jumlah penduduk terjejas di Kota Tinggi dan Mersingkeka 235 orang di 2 PPS iaitu di Kompleks Taman Negara Endau, Rompin dan di PPS Sekolah Kebangsaan Mawai. Sementara itu, jalan di lingkaran Kahang Barat Kluang serta Jalan Mawai Lama, Kota Tinggi masih ditutup kepada semua kenderaan. Masih lagi dalam berita tengah malam, Malaysia akan mengemukakan hujan lisan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ berhubung kekejaman Israel terhadap Palestin pada 22 Februari nanti. Malaysia amat mengalu-alukan ketetapan ini. Ini selaras dengan segala apa jua langkah dan tindakan yang dilakukan oleh Malaysia yang telah pun melihat kekejaman di Gaza ini sebagai satu genosid, pembunuhan beramai-ramai. Ya? Jadi alhamdulillah langkah sementara ini kita harap supaya Israel selaku party state ataupun negara yang menandatangani Konvensyen Genosid 1948 tersebut akur kepada keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ini. Ya?
Dalam keputusannya, ICJ mengarahkan Israel melaksanakan 6 langkah sementara. Ini termasuk mencegah pembunuhan beramai-ramai di Gaza, memastikan tenteranya tidak lagi melakukan sebarang tindakan genozid serta mencegah dan menghukum sebarang hasutan ke arah genozid. Kerajaan komite terhadap penetapan harga ubat yang telus kepada pengguna. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, ia memberi hak kepada pengguna untuk membuat pilihan dan membandingkan harga. Beliau mengulas mengenai jangkaan peningkatan harga ubat-ubatan dan produk farmaseutikal sekitar 5 hingga 10%. Ya, dari sudut ini kita sedang, we are also now looking into it. We are in the process of discussing this. But what is important is, insofar as transparency in prices, ketulusan untuk kita dedahkan harga itu memang kita mahukan. Yang lain itu masih dalam pertimbangan kami untuk apapun yang dilihat dia, sama ada yang terkait dengan persoalan price control dan sebagainya. Kita belum buat apa-apa keputusan dan pendirian, tapi kita mahukan there must be price transparency. Terdahulu Presiden Persatuan Farmasi Malaysia Profesor Amrahi Buang memaklumkan peningkatan harga diramal berlaku jika syarikat perbuatan ubat di Amerika Syarikat bertindak menaikkan harga pasaran. Lebih separuh produk farmaseutikal yang memasuki negara ini diimport dari negara berkenaan. Konsert minggu ketiga bintang RTM 2024 menyaksikan 3 penyingkiran yang penuh kejutan. Noi, Zizi dan Haris antara 3 peserta pertama yang tersingkir dalam konsert yang berlangsung di Auditorium Sri Angkasa malam tadi. Ketiga-tiga bintang RTM ini telah memberikan penampilan yang sengit dengan persembahan lagu berkonsepkan rock. Kesemua 14 peserta memberi persembahan yang memuaskan kepada semua juri pertandingan. Namun begitu, ada pertandingan, ada yang tersingkir, ada yang kekal. Itulah antara kata-kata yang diberikan oleh Ketua Juri Raja Muhammad Syam. Penyingkiran minggu ini melibatkan Noi, Azizi dan Haris memberi kejutan kepada semua penonton yang hadir. Minggu yang keempat, sekiranya mereka masih kekal di dalam pertandingan. RM5 juta diluluskan untuk pelaksanaan program pembangunan zoo negara. Peruntukan bagi tujuan konservasi dan pemeliharaan haiwan. Dan saya jangka dari CSR tambahan ini, saya boleh kumpul dana tambahan RM5 juta dari CSR. Dan dari kerajaan persekutuan, saya luluskan RM5 juta lagi. Jadi dengan kadar 10 juta ini, kita akan kawal. Bulan lalu tular mengenai timbunan sampah di kawasan Jalan Pantai Lahad Datu Sabah dengan hampir 300,000 penduduk dan 198 tan sisa pekerja diurus setiap hari di daerah berkenaan. Isu itu perlukan penyelesaian segera. Laporan Asmah Asmuni. Sampah merupakan masalah global yang semakin membelenggu manusia, hidupan laut dan juga alam sekitar. Ia mencemarkan pemandangan dan juga mencemarkan alam sekitar. Justru isu sampah yang tular di media sosial baru-baru ini membuatkan QRTM turun ke daerah Lahad Datu untuk melihat dengan lebih dekat benarkah situasi seperti yang digambarkan. Tinjauan kami mendapati pekerja syarikat konsesi yang baru dilantik awal bulan ini sedang membersihkan kawasan berhampiran jalan pantai. Menurut Pegawai Daerah Lahad Datu, Firuz Izwaldin Muhammad Zul, 2 syarikat konsesi dilantik bagi menguruskan sisa pepejal setiap hari. Purata berat sampah yang dipungut dari persisiran dan perairan Lahad Datu pada setiap hari adalah dalam lingkungan 5 sehingga 5 tan. Yang mana sampah-sampah tersebut terdiri daripada sisa plastik, besi, kayu, sisa pakaian
dan bermacam-macam lagi bahan buangan ke laut. Mengulas gambar yang tular di media sosial itu, Ketua Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Segama, Datuk Misma Apedullah berkata, ia perlu dilihat secara positif kerana ia menunjukkan kepekaan masyarakat terhadap isu kebersihan. Kesannya adalah pentadbiran sebuah daerah itu harus lebih cakna. Melihat bahawa masyarakat di luar ni lebih peka. Dan kepekaan diorang tu harus dilihat dari sudut positif. Mungkin kena diorang sayang daerah diorang, kita juga sayang daerah kita. Kita bawa sebuah daerah yang indah, cantik. Dan ini dilihat sebagai satu yang positif di pihak saya. Kami turut melakukan tinjauan ke beberapa lokasi awam lain termasuk pasar. Beberapa peniaga yang ditemui mengakui kawasan sekitar agak kotor dek kerana sikap segelintir masyarakat yang suka membuang sampah merata-rata. Ditambah pula dengan isu kekurangan tong sampah di kawasan awam. Kalau untuk kebersihan ni memang kena tanggungjawab rakyat bersama dengan PBT. Tapi sekarang ni apa yang kita tengok ni, satu tempat pembuangan sampah tu memang tak cukup lah. Especially tong-tong sampah tu memang kita tak ada nampak dekat mana-mana area bandar. And then bila waktu malam tu, kalau boleh kita mau pihak berkuasa tu, PBT tu, buatlah rondaan di mana ada terdapatnya tong-tong sampah tu. Kadang-kadang kontraktor tu dia tak pungut sampah. So especially kita tengok macam dekat pasar malam lah, banyak sampah bertaburan. Bila ada waktu subuh tu memang kita akan nampak, Allah, kenapa lah ada tu macam ni. Seolah-olah macam tak ada orang yang nak pantau pada sebuah malam ataupun subuh. Penggunaan plastik secara tidak terkawal dan tabiat buruk membuang sampah merata-rata dikenal pasti antara masalah sisa pepejal di Lahad Datu. Ada pula menuduh warga asing yang jumlahnya agak ramai di daerah itu sebagai punca permasalahan tersebut. Apa tindakan dan inisiatif PBT? Ikuti laporan siri kedua esok. Asma Asmuni, RTM. Selagi ada bulan dan matahari, begitulah kesetiaan rakyat kepada raja dan negara kekal abadi. Ikuti istiadat keberangkatan balik sempena tamat tempoh pemerintahan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16. Dan istiadat keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar sebagai Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17. Secara langsung di TV1, saluran berita dan RTM Klik. Daulat Tuanku. Perkembangan sukan, dua pemain Harimau Malaya menjadi tumpuan dalam aksi ketiga peringkat kumpulan Piala Asia 2023. Arif Aiman disedarai sebagai pemain bintang masa depan manakala Faisal Halim berada dalam keserbasan terbaik perlawanan ketiga kejohanan. Nama dua pemain tersebut berada dalam hantaran di laman Facebook rasmi AFC ASEAN Cup selepas tamat kesemua tiga perlawanan peringkat kumpulan Piala Asia di Qatar. Arif Aiman disenaraikan sebagai pemain bintang masa depan bersama tiga lagi pemain iaitu Lee Kang In dari Korea Selatan, Ali Jasim dari Iraq dan pemain Palestin Zid Kunbar.
Sementara itu, Faisal Halim pula berada dalam senarai keserbasan terbaik pada aksi ketiga Piala Asia. Pemain itu disenarai dalam barisan serangan bersama penyerang Iraq Ayim Hussein dan pemain dari Jepun Ayase Uyuda. Malaysia terlepas peluang mara kesayangan 16 akhir kejohanan namun menjadi tumpuan pada peringkat akhir Kumpulan E apabila berupaya mengikat Korea Selatan 3-3. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Hang Layuh turut memaklumkan peruntukan keseluruhan bagi menampung perbelanjaan skuad Harimau Malaya menghadapi kempen Piala Asia 2023 di Qatar hanya RM7 juta. Menurut beliau, jumlah itu secara relatifnya kecil berbanding perbelanjaan negara lain dalam kumpulan E. Untuk 5 juta ini yang kita bagi hanya sebahagian daripada dana yang diperlukan oleh FAM. Ada ramai yang berpendapat durian runtuh untuk FAM. Sebenarnya FAM perlukan banyak lagi dana, dan kalau kita nak Harimau Malaya terus berkembang di peringkat antarabangsa dan mempunyai peluang untuk menang pada Piala Asia seterusnya, kita kena pastikan mereka mempunyai sumber untuk berlatih. Tular di TikTok, kononnya tiada lagi penjawat awam berstatus tetap bakal dilantik. Penghantar mendakwa semua lantikan baru hanya akan memegang status kontrak. Dia turut mendakwa taraf status berkenaan sama seperti buruh asing yang lazim berkhidmat dalam sektor 3D iaitu kotor, sukar dan bahaya. Semakan pasukan Biar Betul mendapati tuduhan terbabit adalah palsu. Realitinya, tiada sure sedemikian dikemuka mana-mana pihak berkepentingan. Menurut Jabatan Perkhidmatan Awam, lantikan pekerja baharu secara kontrak hanya bersifat sementara. Mereka akan diserap ke jawatan tetap selepas kaedah baharu sistem saraan perkhidmatan awam ditamatkan. Tegas jabatan itu, lantikan kontrak interim dibuat berdasarkan peraturan dan dasar semasa yang berkuat kuasa. Ini bermakna jawatan tetap akan terus ditawarkan. Henti sebar berita salah fakta. Tak perlu ambil kesempatan dengan menunggang isu yang jadi perhatian. Penyebaran maklumat palsu adalah kesalahan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul tak pasti, jangan kongsi. Sekian berita tengah malam dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan selamat malam.